Mana tempat tadi? Okey, mana ni? Okey dah. Jumpa. Okey, soalan muka surat 162. Jom cuba 8/2 nombor 3C. Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Dengan menggunakan skala 2, kita baca soalan dia dulu. Dengan menggunakan skala 2 kepada 2 cm, skala 2 cm kepada 1 unit. Sekejap. Okey, 2 cm kepada 1 unit, ini paksi X. Kemudian 2 cm kepada 10 unit, ini paksi Y. Terkejutlah. Lukis graf fungsi bagi Y sama dengan 8 tolak X untuk X di antara -3 dan 3. Okey. So sekarang mula-mula sekali kena kira dahulu. Okey, gantikan ni tak payah, -3 tak payah, kita ganti -2. Dah makan. Okey. Ni Fail siapa Macam tak pernah nampak. AHM Daiman. Ni Fail. Tahu tak siapa-siapa? Maya. Tak kenal tak? Dia AHM Daiman. Ni Fail. Siapa tu? Kenal tak? Kelas 2IS ke 2IK? Kalau tak kenal saya deny je. Tak kenal? Tak ada? Kenal tak? Kan tak kenal. Saya pun macam tak pernah nampak dia. Ha? Tak kenal Okay, saya deny je lah. Deny. Okay, saya sambung balik. Terbalik patutlah tak ada keluar. Okay, so maksudnya kita kena gantikan setiap X tu kuasa 3. Dengan mula-mula kita gantikan dengan 2. So Y sama dengan 8 tolak -2 kuasa 3. Okay, korang dapat berapa yang ni? Dapat apa? Betul, kritika 16. Yes, betul, 16. Okay, next kita nak gantikan X sama dengan 1. So Y sama dengan 8 tolak 1 kuasa 3. So yang ni dapat berapa? 7, betul. Okay, letakkan sini 7. Okay, betul Damia, Irdina dan Mariam. Dan last sekali X sama dengan 2. So Y sama dengan 8 tolak 2 kuasa 3. Betul. Nur Ain, Damia, Mariam, Irdina, Gulin dan juga Fakrullah. Betul lah, dapat kosong. Okay, kritika pun betul. Dapat kosong. Okay. Sekejap, saya nak admit siapa yang masuk. Okay. Okay, so dah lengkap dia punya jadual. So kita kena buat graf. Graf berdasarkan jadual tersebut. Okay, sorry. Kita tengok dulu. Paksi X -3 hingga 3. So yang dekat asal ini X, paksi X, asalan ni kosong. Kita buatlah sehingga sekurang-kurangnya -3. Untuk yang ni, sekurang-kurangnya untuk belah positif ni sampai 3. Sebab apa? Arahan dia bagi tahu siap-siap -3 ke 3. X ni. Okay, next X dah settle. Kita nak buat paksi Y. Paksi Y 2 cm kepada 10 unit. So maksudnya sifir 10. Allah Akbar, terkejut. Kejut ada orang baru masuk. Ting tong bunyi. Kuat sangat saya pasang on volume ni. Okay. So maksimum kita kena pada 35 nilai dia kat Y ni. So kita buatlah 40 kan. Sebab sifir 10 kita nak guna. Minimum
negatif 19. Okay, so kita buatlah sampai negatif 20. So ini Pak CY. Untuk ke atas ni kita buat sampai berapa tadi? 40 kan, cakap 10, 20, 30, 40. Okay, bawah pula. Tadi saya cakap sampai negatif 20 kan, so sekurang-kurangnya. Negatif 10, negatif 20. Okay, next. Apa pula? Tibalah masanya untuk kita plotkan. Yes, betul. Terkejut saya. Guna handphone ni jadi kuat lah. Tadi ni macam terkejut. Slowkan sikit lah. Kat mana nak slow? Okay, so yang pertama. Negatif 3 dan 35. Negatif 3. Kat sini. Kita baca cepat CS dulu. Naik sampai 35. Okey, so 35 kena cari 5 petak kecil di sini. Okey, sebab satu petak mewakili satu unit. Sebab kita tahu sini ke sini, ini kita ada 10 petak kecil. So satu petak satu unit. Okey, so dah dapat yang pertama. Yang kedua, negatif 2 berapa? 3. Ya. Saya tanya. Itulah kan kalau dalam peksa, kalau yang dibagi macam satu petak ni, macam yang berunit ni, kalau kita salah letak ke lepas pandang dia dekat atas, kena potong markah ke? Jadi salah lah dia punya tu. Dia punya apa? Tapi yang penting kena 10 petak kecil lah. Maksud awak tersalah pandang macam mana? Maksudnya macam tiba-tiba kita dah kira, lepas tu kita letak sikit kat bawah ni. Salah plot, salah lah. Dia akan menyebabkan graf kamu jadi lain. Okay, dia tak boleh salah walaupun satu. Tak nanti graf berubah bentuk. Okay, next. Negatif 2 ke mana? 16. Okay, so 10. Kat tengah-tengah ni 15. Naik satu petak jadi 16. Okay, kat sini. Okay. Okay, next. Negatif 1, 9. Okay, kat sini ya. Next, 0, 8. 8 petak kecil, tanda. Okay, lepas tu 1 berapa? 7. 7. Oh, ya, luling. Dik mata nak tengok ni. Okay, kemudian 2. Berapa? 0 kan? 0. Okay, dah akhir sekali 3. Kat bawah pula negatif 19. Okay, tengok betul-betul dan tanda. Okay, so sekarang, graf dia akan jadi graf melengkung-lengkuk macam tu. Saya cuba masukkan, tak adalah pula kat sini nak insert drawing. Tak ada yang macam words. Okay, so masukkanlah pula apa? Lukislah. Okay. Kalau kamu ada pembaris yang fleksibel tu, boleh gunalah. Kalau tak ada, freehand sahajalah. Jangan guna pembaris lah. Kalau pembaris lurus tu tak boleh. Okay, saya cuba dengan berhati-hati untuk menyambungkan plot-plot ini supaya okay, mengikut titik-titik dia. Alright, so kamu akan dapat satu graf macam ni. Katanya kalau cantiknya macam ni lah dia akan jadi. Tak ada dalam gigi macam tu kan. Dia jalan yang lurus lah. Okay, dia tak ada gigi-gigi macam ni kalau yang eloknya lah. Tapi kalau tak apa, tak ada masalah. Cuba buat-buat banyak kali, lama-lama expert lah tu. Okay, ada soalan? So kamu patutnya dapat macam ni lah graf. Kalau X kuasa 3, graf ni kita panggil graf apakah? Graf fungsi apakah? Saya dah bagi tahu sebelum ni. Graf fungsi apa? Kuasa betul Syahir. Graf kubik. Betul-betul kuasa 3 kan? Cube. Okay, next. Boleh saya gerak? Ada soalan tak untuk graf ini?
Kalau ada sila angkat tangan. Okey, tak ada. Fakrullah jawab tak ada. Maksudnya wakil lah satu kelas tu. Tak ada lah. Okey, seterusnya jom kita lengkapkan jadual untuk soalan seterusnya. Okey, so dia punya persamaan adalah ni. Okey, saya baca soalan dia. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X dan 2 cm kepada 2 unit untuk paksi Y, lukis graf fungsi Y sama dengan 4 per X antara negatif 4 hingga 4. So untuk X 1 unit, untuk Y 2 unit. Okey. Jadi jom kita gantikan setiap satu Y sama dengan 4 per X. Okey, so mula-mula kita nak gantikan X sama dengan ni dah ada, so tak payah. Negatif 3 tak payah, negatif 2 lah. Kita tak tahu Y dia berapa. So Y sama dengan 4 per negatif 2. Dapat berapa? Berapa jawapan yes? Ketika yang ni negatif 2. Tulis negatif 2. Okay, next kita gantikan X sama dengan sifar perpuluhan 5. So Y sama dengan 4 bahagi sifar perpuluhan 5. Dapat berapa? Dapat 8. Okay, sini 8. Betul, kritika dengan Fakrullah. Okay, next X kita gantikan dengan 2. Y sama dengan 4 per 2. So Y sama dengan sama dengan berapakah 4 bahagi 2? Berapa? 4 bahagi 2? 2. Tu je. Korang ni. Okay, next 4X sama dengan 4. So Y sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Saja je nak suruh bercakap. Saya tahu je jawapan. Nak suruh menjawab. Tak adalah, saya rasa macam seseorang je. Okay, next. Marilah kita membina graf sekejap ya. Sekarang. Okay. Jom kita bina graf. Okay, mula-mula kita plotkan dahulu. Salah. Apa dia? Okay, boleh. Okay, kita plotkan dulu X. Dalam soalan tersebut, katanya X adalah di antara negatif 4 hingga 4. So, sini titik asalan, negatif 4 lah. Negatif 1 sehingga negatif 4 lah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini pula sehingga 4, 1, 2, 3. Oh, yang dikacau. 4. So X letak kat sini. Okey, untuk paksi Y. Okey, untuk paksi Y katanya dia nak guna 2 unit. Okay, jom kita rujuk balik jadual tersebut. Okey, paling kecil, paling minimum adalah macam mana? Negatif 8. Maksimum 8. Okey, saya dah boleh lukis. Lukis pula. Tulis skala dia. Negatif 2, negatif 4, negatif mana? Negatif 6 dan negatif 8. Okay, dah start sampai situlah. Next, sifar 2 lah dia kata 2 cm kepada 2 unit. 2, 4, 6, 8. Okay. Nak buat sampai 10 pun boleh. Saya lah ada kosong kat sini, saya nak buat lah. Okay, so jom kita plotkan yang pertama, negatif 4 dengan 1. 1 kat mana ya? Macam mana tu? 1 maksudnya kita ada 10, 1 tu bahagi 2. So dia berada di petak yang ke 5.
Okay. So, ada yang baru masuk. Saya nak paste tu. Okay, so tadi mana? Negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1 di sinilah. Di kotak yang kelima. Okay. Next, negatif 3. 1.33. Negatif apa tadi? Negatif 3. Okay, 1 kita tahu kat sini. Okay, untuk petak kecil ni kita andaikan dia sifar perpuluhan 2. Okay, so 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Kat sini jadi 2. Okay, so untuk 1.33, nampak ke? Saya besarkan sikit sebab saya pun rasa macam nak menjulingkan mata dah ni. Besarkan sikit lagi. Tada! Dalam komputer bolehlah besar. Kalau dalam kertas gerah tu memang korang kena julingkan mata lah. Okay, mana tadi? 1.33. So tadi saya cakap sini 1 kan? So sini 1.2. So kalau 33 kat sini tengah-tengah lah kita andaikan. Alright. Next, negatif 2 dengan apa? Sama yang naik atas. Negatif 2 dengan apa? Negatif 2. Negatif 2 dengan negatif 2. Ya, Ya? Okay, so di sinilah kita plotkan ia. Okay, dan negatif 1, negatif 4. Next, negatif sifar perpuluhan 5 dengan negatif 8. Negatif sifar, okay, kita kecilkan balik. Okay, negatif sifar perpuluhan 5 dengan negatif 8. So kat sinilah. Okay, lagi sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5 dengan berapa? 8, betul. Sifar perpuluhan 5 kat tengah-tengah ni lah. 8 di sini naik. Tandalah. Okay. Next. 1, 4. Next. 2 dengan apa? 2. Senang kan ni? Saya nak tengok kotak-kotak kecil tu. Okay. Next. 3, 1.3. 3 sini 1, 1.2, 3 kat sini. Macam sama je yang kat sebelah tu kan. Dan akhir sekali 4 dengan 1 di sini. Okey, langkah yang terakhir kita ikut. Cikgu, yang soalan pertama negatif 4, negatif 1 kan? Negatif. Tapi cikgu Saya buat 1. negatif Okey, tersilap. Oh, sama dua-dua tu pun tersilap ya? Betul. Nasib baik. Bagi tahu, tak perasan pula saya. Thank you. Terbalik pula. Okay. So tadi patutnya negatif 4, negatif 1 kat bawah lah ya. Kenapa cikgu bagi tanda kat atas cikgu? Kasih Kritika bagi tahu. Okay, negatif 3 dengan negatif 1. Okay, so kat tengah-tengah ni. Okay, patutlah pelik nak jadi graf tadi. Patutnya dia akan berada di sukuan yang ketiga dan sukuan yang pertama. So last sekali kita lukis. Okay, begitulah bentuknya. Okay, so dia tak bersambung lah graf ni. Dia ada dua graf yang lengkung. Alah, nak sungguh sampai tu. Gigil. Okay, so kamu akan dapat graf macam ni lah. Kalau yang cantiknya macam gini. Dan macam gini. Kalau guna apa? Pembaris fleksibel pula. Tersyasyul. Fleksibel tu. Nanti dapat cantik lah. Kamu punya graf tak adalah menggigil. Macam ni macam ketok-ketok. Kena Parkinson ni. Tak adalah. Okay, ada soalan? Semua buat jelas.
Soalan graf fungsi ni sebenarnya senang kalau kamu tak careless. Senang untuk dapat markah lah. Tapi make sure kamu tak careless. Tengok macam saya pun tak careless lah tadi kan. Patut plotkan di bawah negatif, saya pergi plotkan kat positif. Biasalah tu. Soal yang biasa berlaku. Okay, so next kita tengok nombor 4. Graf menunjukkan penggunaan petrol P liter yang digunakan oleh sebuah teksi bagi jarak J kilometer berdasarkan graf. Okey, jom kita tengok graf tu dulu. Ini saya dah besarkan ni, pecah sikit dia punya pixel. Okey, so Pak CY dia bagi jarak. Pak CX ini adalah petrol. Okey. Tentukan jarak teksi itu yang akan bergerak jika tangki diisi 30 liter. So kena tengok kat Pak CX. 30 liter. So next buat apa? Next, asal color merah. Next kita gariskan sampai dia kena kejap saya nak cuba lukis. Saya lukis sikit. Gigil tangannya. Kalau macam ni. Tak ada lukis, sorry. Okay lah, kita teruskan ni. Okay, dia akan sampai sini lah. Saya start pada atas. Okay, nampak tak? Okay, biar garis tu biar sampai dia kena graf yang telah dilukis. So, kamu tengok kat paksi Y jarak dia. So, berapa dapat? Berapa kilometer? Yes, betul Mariam. 30 kilometer. So, nombor 1 jawapan dia adalah 30 kilometer. Kamu buat jawapan ni je. Kalau dalam buku tulis pun saya suruh kamu buat jawapan ni je. 4A 1 bagi tahu soalan jom cuba 8.2 muka surat 160 pun tak payahlah sana soalan. Tak payah sana soalan. Saya korang dalam banyak kerja kan. Nak tolong mak ayah lagi kat rumah. Anak yang baik kan. Okay. Next kita nak tengok 42. Bila 42 liter kan. Kalau 42 liter, sini 40, sini 41. Okay, so naikkan dia. Okay, jangan terlepas pandang. Sila julingkan mata anda. Naik sampai atas. Saya lari ke? Kalau saya lari daripada garisan tu bagi tahu. Tik, tik, tik. Okay, sampai sini. Oh, berair mata nak tengok benda ni. Besarkan lagi. Mana dia hilang? Okay, adalah. Okay, so daripada sini buat lagi. Saya panjangkanlah sikit. So, 40. Berapa jarak dia punya tu? Macam mana boleh dapat 30 pula? Oh, yang tadi. Okey, berapa? Betul. Mariam, Gurlin juga Kritika semua jawab 42 kilometer. Ya, sebab dia satu unit, satu petak kecil tu satu unit. So, jawapan dia adalah 42 kilometer. Okey, B. Hitung kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 kilometer jika 1 liter petrol bernilai RM2.30. Okey, so sebelum itu kita nak tahu berapa kos petrol kalau dia berjalan 36 kilometer. Okey, dan kos dia 1 liter RM2.30. So mula-mula kita kena tengok berapakah jumlah petrol yang digunakan untuk 36 kilometer. So 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So ni 36. Okey, tengok sampai sini. Dah sampai sini turun bawah. Berapa liter dia guna? Berapa liter? Korang dapat berapa liter? 36 cikgu. 30. Dah memang kita gerak. Sampai ke bawah. 1, 3, 2. Yes, betul. 36. Allah. Sekejap.
Admit ada yang baru masuk. Saya share kehadiran bagi yang baru masuk, saya share kehadiran tu. Kalau tak sampai kat depan tu, boleh tengok balik rakaman. So tadi berapa dia punya berapa liter petrol? Petrol yang kita tulis lah petrol. 36 liter. Okay. Kos petrol sama dengan 36 liter kan? Darab dengan berapa? Kita nak tahu berapa ringgit dia guna untuk harga petrol, kos petrol. 36 darab? RM2.30. Betul, RM2.30. Harga 1 liter dia lah. So berapa ringgit total? RM82.80. Okey, RM82.80. Betul lah? Saya tak kira ni, saya percaya kamu jawab betul. Ada soalan? So tengok sebenarnya kalau dikira kalau tengok apa yang kamu perlu tulis dalam buku tulis kamu ni je. Tapi itulah berapa kerat je yang hantar kat saya. Apa kamera tak boleh nak snap ke macam mana? Okay, so next. Tak apalah, janji yang ni kamu faham Okay, next. Dia beri satu fungsi y sama dengan, dia suruh lukis ke? Dia suruh lukis lagi. Satu fungsi dia, ni fungsi dia. Cikgu nak link kehadiran. Tak dapat. Mana saya bagi. Okay, so lengkapkan jadual di bawah bagi fungsi tersebut, iaitu x antara negatif 2 dengan 3. So, macam biasa, kita lengkapkan dahulu jadual tersebut. Okay, so dia punya fungsi y, besarnya. Y sama dengan 5x kuasa 2 tolak 9x tolak 5. So, x sama dengan, ni tak payahlah, negatif dah tak payah dah. Okay, negatif dah tak payah dah. Negatif 2 tak payah dah. So, ganti dengan x sama dengan negatif 1. So, y sama dengan 5 negatif 1 kuasa 2 tolak 9 darab negatif 1 tolak 5. Berapakah dapat? 9. Okay. Betul Saya tak kira ni. Percaya senang je ni kan. So next kita nak gantikan kosong tak payah dah ada nilai y. 1 tak perlu dah ada nilai y. So kita gantikan dengan 2. X sama dengan 2. Y sama dengan 5. 2 kuasa 2 tolak 9 darab 2 tolak 5. Wah pantas. Good. Negatif 3. Bagus. Inilah yang kita nak. Pantas bagi jawapan. Next. X sama dengan 3. So, Y sama dengan 5 darab 3 kuasa 2 tolak 9 darab 2 tolak 5. So, berapa korang dapat jawapan? 13. Good. Apa dia? Kenapa? Apa masalahnya? Tak? Just ambil phone kat sana. Okay, so marilah kita plot memelot. Okay, so sekarang dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit paksi X. Okay, maksudnya sifir 1 kita akan guna. Okay, untuk paksi X. Untuk paksi Y, 2 cm kepada 5 unit sifir 5. Kelas dulu. Apa ni tadi? Okay, so dia soalan tadi antara negatif 2 hingga 3. Untuk X 1 unit. So kita guna sini kosong. Sini 1. Sini negatif 1. Sini negatif 2. Buat lebih sikit pun boleh. Sini negatif 3. Untuk positif, sukuan positif ni 1, 2, 3. Okay. Okay, untuk paksi Y, dia bagi tahu kita nak guna sifir 5. Okay, sifir 5
2 cm kepada 5 unit. Jadi maksimum dia ada 33. Okey, kita buatlah sampai 35 skala dia. So, udahlah sifar 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, kasih 35. Okey. Paling kecil berapa? Okey. Negatif 9. Kan? So, nak buat sampai negatif 10 lah sebab nak genapkan sifar 5. Negatif 5, negatif 10. Okey, sekarang kita plot negatif 2 dengan 33. Negatif 2 kat sini, kita kena naik, kena cari 33. Sini 30, disebabkan dia beza dia 5 je. Jadi 2 petak kecil ni adalah 1 unit. Okey. Negatif 2, so sini 31, 32, 33. Okey, so kalau awak naik 2 lagi 34, 2 lagi 35. Nampak Okey, next negatif 1 dengan apa? Negatif 1 dengan berapa? Mana nak naik atas? Mana nak scroll? 9. 9. So negatif 1, 9 turun 2. Sini. Okey, betul lah? Tak siap, betul. Okey, 0, negatif 5. 0, negatif 5. Lagi 1, negatif 9. Okey, tengok. 2 dengan? Yuhu, 2 dengan? Halo, halo? Negatif 3, cikgu. Okey, negatif 3. So, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3 kat sini. Okey. Akhir sekali 3 dengan? 13. 13. 3 dengan 13. 13. So 13 kat sini. Sebab 2 petak kecil 1 unit. Okey. Jadi kamu akan dapat graf ada itu senyum. Okey. Tengok penuh. Okey. Nampak? Graf senyum. Okey. Kuasa 2, graf senyum. Ataupun apa nama untuk graf kuasa 2? Cikgu tak sambungkan yang atas. Ada tertinggal lagi ke? Oh, patutlah dia senyum tak habis je. Sorry. Sekejap saya kecilkan sikit lah. Senang sikit nak. Terima kasih bagi tahu. Cikgu ni asyik tertinggal je. Dia kat atas ni Okey, sambung sampai ke bawah. Ya, saya. Saya nak tanya. Tanyalah. Kalau nak beli kertas kraft kan saya sendiri kan tutup kan? So kita nak beli kat mana? Shopee. Shopee kalau sadar ke online lah. Itulah salah satunya. Sebab kalau memang betul-betul saya hari tu nak pergi beli barang dekat MPH rupanya tutup semua kedai kat situ ya. Kat City Mall yang bukanya Urban Fresh, Lulu, kedai-kedai makan dan juga farmasi. Bank buka lah. Tu je. Tu saya faham lah kalau tak ada. Itulah lagi salah satu cara saya ada share. Ada share kan? Tak ada kertas graf tu. Oh tak ada Yang 3A dengan B dia. Ya ke? Seterusnya tak share lah. Okay, tak apa. Next, nanti saya share. Lupa nak share yang tu. Sorry. Tak apa, kamu boleh ambil yang sebelum ni kan? Yang saya share tu, kamu copy paste. Buat yang baru untuk soalan yang seterusnya. Atau lepas ni saya share yang kertas graf kosong saja. Okay. Senang sikit kamu nak guna. So bagi yang ada printer boleh print out. Kalau yang tak ada, kamu boleh terus draw dekat Telegram. Pandai kan? Saya tahu korang ni lebih bijak IT daripada cikgu-cikgu ni. Okay, so next. Dah siap? Kan?
Kan soalan lagi. Yakin je dah siap. Siapa kata dah siap? Grafnya dah siap, soalannya belum. Okey, C kita dah buat. Seterusnya lukis graf fungsi itu. Okey, C settle. Yang D, daripada graf tentukan X apabila Y sama dengan sifar. Okey, Y sifar. So X berapa? So kita kena berjalan di paksi X lah sebab kita nak tahu X berapa. So kalau kat sini dia ada dua nilai. Sini satu. Kat sini satu. Lagi satu di sini. Bila Y sifar. Okay. So kalau kamu dapat berapa? Dapat berapa untuk sifar? Bila Y sama dengan sifar, kamu dapat berapa jawapan dia? Ada dua. Kalau kat sini, boleh tengoklah nilai dia X kat sini. Aduh ya Allah, 2.3. Untuk yang lagi satu ni, kamu akan dapat okay, negatif 0.5. Okay, depends on korang punya graf lah. Sebab saya ni graf ni ke tepi sikit sini. Kamu dapat sifar. Yang tu lebih tepat lah sebab dia dah menggigil-gigil kat sini. Kalau ikut jawapan, dia bagi berapa? Negatif 0.4. So, negatif 0.4 lah. Okay. So, jawapan ni juga berpandukan dengan kamu punya graf lah sebenarnya. Kalau graf kamu lukis dan menunjukkan sifar negatif 0.5, so itulah jawapan dia. Okay. So kalau Guli memang betul dapat tepat-tepat sifar negatif 0.4, okay betul. So saya kena tengok kamu punya jadual pula graf. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, semua faham Oh, salah. Okey, jadi seterusnya saya nak kamu terus buat latihan. Immediately sekarang kita bincang sama-sama. So, bila kamu buat, kamu terus hantar dan kira kamu dapat 4 markah. Sebab saya tengok kalau kat Google Classroom tu beberapa orang sahaja yang hantar. Tak sampai 10 orang. Sadis kan? Sadis lagi menyayat hati. Saya tahu kamu buat, cuma mungkin kamu mungkin kamu alah, kat mana benda ni ya? Okey, ini dia. Okey, ada dua cara. Saya share screen sekejap. Jawapan ni. Window. Okey, ini saya akan guide kamu untuk jawab. Sambil-sambil tu kamu kena isi juga, tapi kamu kena buka juga link kamu sendiri. Okey. Pada ruangan chat saya ada sharekan link untuk latihan ini. So tolong klik. Okay, kalau dah bagi tahu ya. Saya nak ajar kamu macam mana nak isi. Masuk terus buat sekarang. So tak adalah isu kamu dah ada kelas tapi tak hantar tugasan. So saya buat yang ni, kamu terus buat, kita bincang terus buat, terus hantar pada email saya and then settle. Kamu hadir kelas dan kamu hantar tugasan. Okay. Okay, semua dah ready? Siapa belum angkat tangan? Angkat tangan. Cikgu dah boleh start ke? Boleh kalau dah tu. Sebab kita nak buat sama-sama sebab takut ada nanti yang kurang jelas. Okay, tapi kalau nak buat, kalau tahu nak buat macam ni boleh lah.
Okay, siapa belum ready angkat tangan. Korang jangan angkat tangan kat rumah. Angkat tangan tekan raise hand kat sini. Dah lah tak buka kamera. Lepas tu mana nak nampak. Syok sikit. Okay, belum ready. Okay, kalau ada masalah bagi tahu kenapa ya? Daniel Hazri ada masalah ke? Dia tengah loading ke apa? Saya pergi angkat tangan pula. Dah ke? Siapa yang belum? Ini memang kamu kena buka. Kamu kena buka. Saya akan ajar macam mana kamu nak tu. Kena buka link yang saya share dekat chat tu. Okey. Okey, saya kira rasanya semua dah masuk. Betul? Okey, jadi sekarang tulis nama. Tulislah nama kat sini. Jangan tiru saya lah. Tulis nama sendirilah. Tulis Cikgu Syahidah ni. Okay, kelas, korang kelas mana? Kalau 2IK, 2IK. Kalau 2IS, 2IS. Okay. Ini nama korang, bukan nama cikgu. Okay. Seterusnya, okay. Fungsi, okay. Yang ni subtopik perwakilan fungsi. Tarik jawapan ke kotak yang tepat. Okay, kamu tengok dia keluar mouse, cursor mouse ni, dia keluar jadi tambah macam ni, sebenarnya kamu boleh tarik. So nak letak kat mana? Okey, tengok dulu soalan ditulis set A 1, 2, 3 dan set B 10, 20, 30. Fungsi F yang memetakan set A kepada set B ialah mendarab 10. Wakilkan hubungan di atas menggunakan, okey, mula-mula pasangan tertib. So, kamu pilihlah yang mana pasangan tertib. Contoh, kamu rasa ini pasangan tertib. Ingatlah macam mana. So, kamu letak kat sini. Okey, letak sampai dia melekat. Jangan ditarik balik. Okay, graf. Kamu letak ni. Saya bagi jawapan salah. Kamu buat sendiri. Senang je ni. Jadual. Yang ni. Persamaan. Yang ni. Okay. Dah siap soalan 1? Okay, senang je ni kan? Ni jawapan saya salah. Jangan tiru. Buat sendiri. Okay. Bagi yang baru masuk, sekarang ni kita tengah buat latihan di live worksheets. Okay. Okay. So Victor, you can click the link at chat room. Okay. Okay. So now kita tengah buat soalan pertama. Okay. Satu soalan pertama, kamu pergi soalan mana nak hantar kalau dah siap. Uish, pantas. Okey, sama juga soalan kedua apa semua sama macam tu. Kalau dia yang ni koordinat ni boleh drag. Okey, kejap Kejap Syahir untuk pasangan tertib ni boleh ni. Buat dulu. Buat dulu, buat. Okey, dah siap. Titik dah siap. Okey. Dah buat semualah. Okey, dan tekan finish. Cikgu, yang graf tu macam mana nak tarik? Okey. Graf tu macam mana nak tarik? Contoh ya. Saya tunjuk dulu sabar yang dah siap sekejap Okey, kalau pasangan tertib, kamu buat 5 dengan, okey saya bagi contohlah 5 dengan 1. Ini yang betul. So, koordinat yang pertama 5, 1. Ambil titik ni. Ada 5, 1. Macam itulah. Okey? Boleh kritika? Boleh cikgu. Okey, yang kedua contohnya kamu buat 3. Ini salah, saya buat 3, 2. So ambil koordinat yang kedua 3, 2. Jangan tiru. Ini salah saya buat. Ambil sampai dia melekat 3, 2. Kenapa dia tak nak lekat? Ke dia kena bagi jawapan betul juga baru dia nak melekat? Okey, saya bagi jawapan betul. 6, 2. Kita try. 6, 2. So 6, 2. Nak kena bagi jawapan betul juga baru dia nak melekat. Okay, seterusnya yang ketiga, buat sendiri. So, ikut jadual ni macam mana? Yang ni kamu kena type. Kamu kena type. Kalau T5, U1. 5, bawah ni 1. Okay. Seterusnya, buatlah yang ni. Buat yang ni. Ikut pasangan tertib yang kamu tulis ni. Senang. Dah siap? Bila dah siap, klik finish. Laju ke? Yang ni bahagian penting sekali ni nak ngantor ni.
Boleh? Angkat tangan kalau saya laju. Tak ada. Okay, so dah siap semua. Klik finish. Okay. Tekan email my answers to my teacher. Klik. Okay. Enter your full name. Nama penuh. Jangan nama glamour. Contoh. Nama saya sendiri lah. Korang tak nama korang. Tak nama saya. Okay. Okay. Group level. Ketulis kelas kamu. 2 IS. Sambungkanlah senang. 2 IS. Oh, bagus dah ni. Dah sampai situ. Subjek matematik. Okay. Email saya. Ni. shidanurul85@gmail.com. Jadi kalau 37, bukan 37 lah. Maksudnya 35 orang yang buat, saya akan dapat email 35 orang. Okay, dapat? Tu email saya. So, tiada isu kamu tak buat kerja. Yang hadir ni, hadir kelas online dan buat kerja. Settle. Kan? Senang. Nampaklah kamu berdedikasi. Masuk masuk kelas and hantar. Cikgu tolong, boleh. Sekejap. Okay. Okay, email saya dah paste di. Tengok ada kat situ. Saya paste di chat. Boleh copy paste. And then send. Bila send, kamu terus akan dapat markah sebenarnya. Okay. So, alamak, cikgu saya dapat 4/10. Sikit je. Saya nak buat lagi sekali. Boleh, tak ada masalah. Klik balik dekat link tu, buatlah sampai dapat 10/10. Dah siap, bagus Nazhan. Senang ya kan? Settle. Okay, saya ada lagi satu link. Mana dia pergi link tu? Okay. Okay, bagi yang baru masuk. Kita dah nak buat latihan yang kedua. Okay tu dah ni 7/10. Bagus. Okay, apa tadi? Saya lupa dah. Oh, ingat balik dah. Okay, so saya ada latihan yang kedua. Move to another window. Alamak, mana perginya? Sekejaplah saya cari yang lain. Masih lagi graf fungsi. Ada masalah tak yang lain? Kalau ada masalah, bagi tahu ya. Yang mana saya nak bagi tadi ya? Bukan. Yang ni lah. Okay, saya pastekan. Oh, bagus Nazhan. Full marks. Good job. Okay, kita tengok yang kedua ni pula. Klik untuk, bagus Mariam. Good. Senang kan soalan dia. That means maksud korang faham lah. Lebih daripada half tu, kira dah kamu menguasai lah sebenarnya. Maksudnya kena dapat 5 dan ke atas. Sebolehnya siapa yang dapat 5 ke bawah, cubalah ulang balik. Supaya kamu lepaslah. Dapatlah band dapatlah melepasi band 3 lah kiranya. Okay, saya ada bagi link baru dengan cara yang sama. Okay, kamu akan dapat soalan ini juga. Ini melibatkan pengiraan juga. Okay. Buat yang ni pula. Macam biasa, tulis nama. Okay, sambil-sambil tu saya boleh check. Kalau ada masalah dengan soalan tu boleh tanya terus. Kena buat ni. Sebab kira kamu hadir dan hantar tugasan. Sambil-sambil tu saya nak tengok. Tak masuk pun. Tengoklah.
Betul ke saya punya mail? Kakak, tolong kak. Dah 25, betul dah. Kenapa tak ada masuk pun korang punya tu? Kak, tolong kak buka. Okay, ada masalah ke nak buat soalan tu? Ya? Ha. Kenapa? Oh, ya. Saya kena tengok kat sini. Betul. Semua dah hantar. So, saya boleh tengoklah kat sini. Wafi dah hantar. Vikashri dah hantar. Ali dah hantar. Bagus. Mai dapat 10/10 kat sini. Good. Good job. Okay. Ya, ada soalan. Kalau saya Apa dia? macam mana nak buat dia? Yang mana? Yang paling baru cik bagi ni. Klik dah. Dah. Klik dah. Kemudian kejap saya pergi kat tu. Okay, so kat sini tulis nama, tingkatan. Okay, so kamu kena kira dulu. Okay, so yang pertama Y sama dengan 2X tambah 4. So X sama dengan negatif 2, Y dapat berapa? So kamu kira dulu kat bawah ni. Dia dah bagi jalan pengiraan siap-siap. Kamu just masukkan je. So apabila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2, ni 2 kan? 2X berapa? Kita nak gantikan negatif 2. So tulis negatif 2. Boleh? Tulis negatif 2 kat situ. So negatif 2 tambah 4 sama dengan, dapat apa? Negatif 2 tambah 4 dapat 2. Okay, itu jawapan dia. So dalam box ni tulis 2. Sama juga seterusnya. Gantikan dalam ni. So apabila X sama dengan 0, Y sama dengan 2 darab sifar. Kosong sifar tambah 4. So Y sama dengan berapa? Tulislah. Kira. Boleh? Siapa tanya tadi Fakrullah? Boleh? Faham tak? Maksud? Faham. Okay, good. Okay, so boleh sambung buat seterusnya. Okay, sama juga yang kat bawah ni. Okay. Saya akan sampai ke bawah tu. Dah siap kita tahu Okay. So, saya dah dapat. Oh, Jasmine dah siap. Good. Saya dapat terus. Memang dapat. So, ni bukti kamu buatlah. Dah ramai siap. Oh, okay. Bagus. Ramai dah siap rupanya. Yugen, Kritika, Nazhat, Afiq dan Jasmine. Bagus. Ada yang dapat 10 tapi semua markah tinggi-tinggi ni.
Bagus. Faham lah tu maksudnya. Senang je kan. So, macam itulah sebenarnya pengiraan dia. Okay, tak apa. Yang belum siap tak apa. Boleh siapkan. Teruskan kita sampai 1.5. Okay, ada yang baru masuk. Hama, baru masuk ya? Kita keluar tadi. Tak perasan. Okay. So, bagi yang baru masuk, pertama sekali, silalah isi. Dah, link kehadiran pun dah ke atas dah. Kehadiran. Okay. Pertama kehadiran, saya stop recording lah sebabnya kita sekarang ni dah tengah buat latihan